seronok dengan Nabi SAW. Dan saya ingin sentuh satu hadis Nabi SAW, Ar-mar'u ma'aman ahad. Sungguhnya seorang itu akan bersama dengan siapa itu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, jika malam ni kita cinta pada Nabi SAW, kita rindu pada Nabi SAW, kita ingin hati kita sentiasa ingat pada Nabi SAW, kita sentiasa ingin minta pada Nabi SAW hadir dalam mimpi kita. Lepas ni insyaAllah kita selawat, kita khasidah lagi, hebat lagi, kita tambah lagi cinta kita Nabi SAW. Jadi muslim-muslimat dirahmati Allah SWT. Sebab apa pentinglah? Sebab tidak sempurna iman seorang pada kalian Sabina dia tidak mencintai aku. Nabi SAW melebihi dia cinta kepada ibu bapaknya, dia cinta kepada anak-anaknya, dia cinta kepada seluruh manusia wa nasi ajma'in. Jadi muslim-muslimat tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Jadi sebelum kita meneruskan majlis dengan tausiah daripada Al-Habib Najmuddin, saya wakil ingin melancarkan tabung kutipan sumbangan bagi pembangunan Ma'had Tahfiz Al-Munawwarah. Jadi saya minta kepada petugas-petugas untuk melancarkan tabung-tabung bagi kutipan sumbangan bagi pembangunan Ma'had Tahfiz Al-Munawwarah, insya-Allah. Saya minta petugas tolong edarkan tabung, insya-Allah. Ya, kalau boleh jangan tinggal seorang, tuan. Jadi kita buat keluar lah. Dalam kita seluk poket kita tu buat keluar. Tak kira berapa ringgit, warna merah ke apa, rasa licin semua buat keluar. Pejam mata rubuh, insya-Allah. Jadi tujuan kita untuk kita infak jalan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, tuan-tuan muslim-muslim ada rahmatullah. Jadi saya mintalah pada yang ni kita edarkan tabung, insya-Allah. Jadi seterusnya, sebelum saya menyerahkan menjemput Al-Fadil Al-Habib Najmuddin untuk meneruskan tausiah ataupun tajak beliau, saya ingin perkenalkan sedikit latar belakang beliau. Al-Fadil Al-Habib Najmuddin bin Said Osman Al-Kharid, yang beliau merupakan pemimpin Majlis Ta'lim. Beliau merupakan pemimpin Majlis Ta'lim As-Sawa As-Sabil. Jadi muslim-muslimat dirahmati Allah SWT, tanpa buang masa lagi, insya-Allah saya menjemput, mempersilakan As-Sahih Muqtaram Al-Habib Najmuddin bin Said Osman Al-Kharid untuk memberikan taujiah ataupun tausiah kata-kata hikmah kepada kita, insya-Allah. Fatafadhal ma'jura. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, uhayyikum bisalamin atir. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang saya muliakan, para alim ulama, kumpulan Al-Maulid dan juga kumpulan daripada Ma'had Tahfiz Al-Munawwarah, para pelajar, para pensyarah, hadirin hadirat mukminin mukminat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah lupa dan jemu untuk memberikan nikmat kepada kita. Allah tidak pernah jemu untuk memberikan nikmat kepada kita. Allah tidak pernah lupa untuk memberikan nikmat kepada kita. Sehingga pada malam ini juga Allah Subhanahu wa taala memilih untuk memberi nikmat khusus kepada kita di dalam majlis ini, untuk kita duduk dan hadir di dalam majlis seumpama ini. Dikarenakan Allah kalau nak berikan hadiah, kurniaan yang besar kepada hamba-Nya, Allah tidak memberikan dianya harta, Allah tidak akan memberikannya dunia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan dan menyebabkan dan menggerakkan hamba-Nya untuk berada di tempat yang penuh dengan rahmat Allah, pada perkara yang penuh dengan rahmat daripada Allah, dan sebab untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah,
Seperti disebutkan pengurusi tadi, yang kalau sebelum ini tempat ini yang kita kenali mungkin adalah tempat parking kereta, atau mungkin aktiviti-aktiviti lain yang pernah kita buat yang tidak asing bagi pelajar-pelajar ataupun pensyarah di politeknik ini yang mungkin berulang alik melintasi kawasan ini. Ketahuilah pada malam ini tempat ini telah bertukar statusnya. Bukan lagi tempat biasa yang pernah dilihat atau yang pernah kita jejak ataupun yang pernah kita biasa berada di sini. Kerana tempat ini pada malam ini sudah bertukar menjadi Raudatul Jannah, menjadi taman surga Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung kita dipilih oleh Allah. Sebelum nanti kita dimasukkan ke dalam surga yang hakiki, kita telah ditempatkan di dunia ini dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah merupakan limpahan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kata baginda Rasulullah, ketika nak bagi tahu bahawa siapa saja dan apa yang dia buat itu akan memberi kesan bukan kepada hanya dirinya, akan tetapi juga memberi kesan kepada tempat dan keadaan yang dia ada di situ, sehingga tempat yang biasa boleh menjadi tukar menjadi tempat yang luar biasa seperti tempat ini bertukar ke taman syurga. Dalam riwayat yang lain baginda Rasulullah menyatakan, kalau ada seorang hamba yang melalui satu lorong, sedang ketika itu dia berzikir kepada Allah, maka ketika dia melewati dan selesai dan melewati lorong tersebut, maka lorong itu akan menyeru kepada lorong-lorong yang lain. Wahai lorong-lorong yang lain, sebentar tadi telah lalu di atasku seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah lorong kamu itu dilalui oleh orang yang berzikir kepada Allah? Bangga lorong tersebut kerana ianya dilalui oleh orang yang berzikir kepada Allah. Hari ini tempat ini berbangga kerana dianya dipenuhi dengan zikrullah dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu selepas ini dia akan berbangga kepada jalan atau tempat yang lain, dan bangganya itu berasas dan kitalah menjadi sebab kebanggaan kepada tempat ini yang mana ianya merupakan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita berkumpul pada malam ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melahirkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menyatakan rasa rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menyatakan bahawa kita ini ya Rasulullah ingin bersama denganmu ya Rasulullah. Tiada niat lain selain daripada itu. Saya yakin pada malam ini penyokong Manchester United, penyokong Manchester United mungkin tak ada sekarang ini. Yang ada mungkin Liverpool besok lawan, ataupun kumpulan-kumpulan yang lain. Sebab apa? Sebab mungkin yang dia pandang besar itu adalah kumpulan yang dia sokong tersebut. Berapa pasukan, berapa pemain bola satu tim itu boleh dihafal satu persatu, dari penjaga golnya sampailah kepada Wayne Rooney-nya, semuanya dihafal satu persatu dengan nombornya. Tetapi berapa banyak ramai daripada kita yang mengetahui tentang nama anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berapa anak baginda Rasulullah? 6 yang bersama dengan Siti Khadijah dan 1 dengan Maria Qibtiyah. 7 tak sampai satu tim 11 daripada pemain bola pun, itu pun kita tak boleh nak ingat dan hafal. Alangkah malunya kita dengan baginda Rasulullah yang kita mengaku bahawa kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pada malam ini kita nak nyatakan sebenar-benar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang tak mungkin akan lahir hanya sekadar ianya diucap dengan lidah dan bibir kita. Tetapi cinta itu adalah lebih mendalam, yang berada di dalam hati dan lubuk sanubari kita, yang tertanam dan ditanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi bagaimana untuk kita nak terbit dan keluarkan
dan majlis pada malam ini adalah merupakan penyebab terbesar untuk kita ini menerbitkan rasa cinta yang sedia ada sebenarnya di dalam hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Politeknik ini kalau tak salah saya yang dia pelajari adalah ilmu-ilmu bagaimana untuk nak buat pembangunan ataupun nak reka bentuk dan sebagainya. Sebenarnya teknologi itu bukanlah asing bahkan daripada umat-umat atau kaum sebelumnya. Seperti Ad dan Thamud terkenal dengan kehebatan mereka di dalam membina kepada bangunan-bangunan yang kukuh. Akan tetapi lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kepada mereka. Tapi Allah masih mensisakan tinggalan-tinggalan mereka sebagai renungan kepada kita. Di antara sebab terbesar Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala kepada umat sebelumnya tidak lain dan tidak bukan kerana mereka itu tidak menerima nabi mereka dan menentang kepada nabi mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab yang sangat pedih kepada mereka. Tapi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa ramai yang ingkar dan derhaka kepada baginda Rasulullah. Tapi kenapa tak diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kerana permintaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan wa ma arsalnaika illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utuskan engkau wahai Rasulullah kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Sehingga walaupun ada yang tak kenal kepada Nabi jauh daripada baginda Rasulullah, tapi azab ditangguh oleh Allah Subhanahu wa taala berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah beruntungnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisa-sisa peninggalan daripada kaum yang diazab oleh Allah masih boleh dilihat dan dilewati untuk menjadi ibrah dan pengajaran kepada kita supaya kita ini umat Nabi Muhammad yang disebutkan sebagai khairul ummah, sebagai umat yang terbaik. Terbaiknya adalah kerana baginda Rasulullah yang tak akan ada daripada umat yang akan masuk syurga dahulu kecuali umat Nabi Muhammad yang akan masukinya. Alangkah beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalaulah sekiranya kita enggan, maka bimbang-bimbang kita terkeluar dari senarai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi tak pernah berputus asa kepada kita. Nabi berdoa meminta kepada Allah, bermunajat, sehingga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha satu ketika keluar daripada rumahnya melihat di penjuru masjid. Ketika itu melihat baginda Rasulullah sedang bermunajat, bersolat kepada Allah. Ketika itu dia melihat Nabi menadahkan tangannya kepada ke langit, bukan hanya berdiri tetapi menjengkitkan kakinya. Benar ketika itu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terkesan di dalam hati Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga selesai daripada itu dia kembali ke rumahnya. Ketika itu Sayyidatina Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku melihat wajahmu itu dalam keadaan yang berseri." Kata baginda Rasulullah, "Ingin tak aku doakan kepada kamu, ya Aisyah?" Maka kata Aisyah, "Aku ingin ya Rasulullah, ya Allah ampunkan dosa Aisyah yang sebelumnya, yang sesudahnya, yang tersembunyi dan yang nyata." Maka gembira Sayyidatina Aisyah ketika itu sehingga dia hampir jatuh di atas piha baginda Rasulullah, kegembiraan dengan doa baginda Rasulullah. Tetapi kata Sayyidatina Aisyah, "Ya Rasulullah, alangkah bahagianya aku dengan doamu ya Rasulullah. Adakah engkau doakan hanya aku sahaja ya Rasulullah?" Kata baginda Rasulullah, "Doa seperti ini tak pernah aku tinggalkan. Setiap selepas salat untuk aku doakan untuk umatku." Alangkah untungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang doa Nabi itu mengenai kepada setiap individu yang ada di sini dan juga di mana sahaja. Hadirin hadirat rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi pun ada orang yang pandai
untuk nak buat bangunan, ada yang pandai bertukang dan sebagainya. Ketika baginda Rasulullah berkhutbah, maka setelah itu datang seorang perempuan berkata, "Ya Rasulullah, aku melihat kamu memerlukan kepada mimbar. Aku ingin untuk menyumbangkan mimbar agar boleh engkau ya Rasulullah untuk naik di atasnya dan berkhutbah di hadapan para sahabat." Diterima tawaran itu oleh baginda Rasulullah, maka ketika itu engineer ataupun orang yang pakar di dalam membuat mimbar baginda Rasulullah SAW. Maka lalulah baginda Rasulullah pada hari Jumaat ketika itu Nabi naik dan menaik di atas mimbar. Nabi ketika memulakan khutbahnya, tiba-tiba seketika ketika sahabat sedang khusyuk mendengar dari khutbah baginda Rasulullah, ketika itu dengar suara buka sabiyah, dengar seperti bunyi anak kecil yang sedang menangis. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu meneruskan khutbahnya, semakin kuat tangisan yang didengar sehingga setiap orang yang berada bersama ketika itu mendengarkan tangisan, suara tangisan seperti bayi yang sedang menangis. Mencari mereka akan bunyi tangisan tersebut, siapakah yang membawa anak kecil di dalam majlis ini. Ternyata setelah itu baginda Rasulullah turun daripada mimbarnya dan pergi ke tempat yang biasa baginda Rasulullah berdiri khutbah. Di situ ada sebatang pohon kurma, batang kurma. Maka Nabi SAW ketika itu memeluk dan mengusap-usap akan batang kurma tersebut. Kata perawi hadis tersebut, maka seketika itu suara tangisan itu berhenti, bukannya sekaligus, akan tetapi perlahan dan perlahan, semakin perlahan bunyi tangisannya. Tapi masih ada bunyi tangisan ketika mana diusap oleh baginda Rasulullah. Seketika itu dibisik oleh baginda Rasulullah, bercakap kepada batang kurma tersebut, sehinggalah kata perawi tersebut senyap dan diam batang kurma tersebut. Maka setelah itu para sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang kau ucapkan dan kau bisikkan kepada batang kurma itu?" Kata baginda Rasulullah, aku kata kepada dia, "Adakah kau rida? Adakah kau ingin untuk kau hidup balik, untuk subur balik di atas dunia ini menjadi pokok yang berbuah, ataupun kau ingin untuk bersama dengan aku di syurga?" Pokok itu lebih bijak, dia tak mau hidup balik di dunia itu. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, murafaqata ya Rasulullah, nak berteman dan juga bersama denganmu ya Rasulullah." Maka dikabulkan permintaannya oleh baginda Rasulullah SAW. Senyap ketika itu terhibur dengan janji Sadiqul Wa'dil Amin, yaitu baginda Rasulullah yang tak pernah berdusta. Allah, hanya disebutkan dalam riwayat, hanya tak kurang ketika itu 8 langkah sahaja jaraknya dengan mimbar yang baru. Hanya berpisah 8 langkah itu pun merasa rindu dan merasakan ketika kesedihan berpisah dengan baginda Rasulullah SAW. Allah, kita bagaimana rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah. Hadirin, di zamannya baginda Rasulullah juga ada orang sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari. Beliau ini datang dari satu daerah yang daerah itu pandai di dalam teknologi lampu. Maka dia boleh buat pelita yang cukup canggih, sehingga dengan kepandaiannya itu dia terangkan masjid baginda Rasulullah yang asalnya adalah gelap. Bahkan rumah Nabi sebenarnya rumah yang sentiasa gelap, tetapi terangnya rumah Nabi itu adalah dengan baginda Rasulullah SAW. Disebutkan dalam riwayat Sayyidatina Aisyah ketika menjahit dalam gelap, ketika itu jatuh daripadanya jarum di tangannya, sehingga ketika dia meraba mencari daripada jarum yang dia hilang itu, masuk baginda Rasulullah SAW. Terpancar wajah dengan penuh bercahaya wajah baginda Rasulullah, sehingga nampak jelas ketika itu segala isi ruang rumah baginda Rasulullah. Maka dijumpai dan diambil oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sehingga tersenyum Sayyidatina Aisyah mengatakan, "Alangkah bercahayanya wajahmu ya Rasulullah." Tak ada lampu ketika itu. Maka Sayyidina Tamim Ad-Dari ketika itu menghiasi masjid baginda Rasulullah dengan lampu, sehingga para sahabat yang ketika mana dari jauh datang melihat dari jauh keterang tempat daripada masjid baginda Rasulullah,
sehingga mereka takut untuk menghampiri. Mereka semakin hampir, tetapi biasan cahaya itu sampailah ke tempat itu, mereka tak melintasi daripada cahaya tersebut, merasa janggal dan takut ketika itu. Maka mereka bertanya, apa yang telah berlaku kepada masjid baginda Rasulullah? Maka diceritakan, telah diterangi dengan lampu yang telah pun dibuat oleh Tamim Ad-Dari sehingga terang masjid baginda Rasulullah. Mereka hanya bertanya, adakah perbuatan ini disukai oleh baginda Rasulullah SAW? Nabi SAW nak bagi panduan. Nabi keluar ketika itu mengatakan, wahai Tamim. Dia tak mengatakan kau telah mencahayakan masjid, wahai Tamim Ad-Dari, tak. Nabi mengatakan, nawartal Islam ya Tamim, engkau telah mencahayakan Islam. Subhanallah, lebih besar yang Nabi lihat. Walaupun yang dia cahayakan masjid Nabi, tapi sebenarnya yang dia cahayakan itu adalah tempat yang cukup mulia, yang mana memberi kesan kepada al-Islam, seperti majlis kita pada malam ini. Mungkin kita rasa hanya seperti ini, tetapi sebenarnya memberi kesan kepada al-Islam dan meninggikan syiar Islam. Maka beruntunglah orang-orang yang menjadi sebab kepada kita pada malam ini berkumpul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar kepada mereka, dikarenakan dengan sebab mereka kita dapat berkumpul pada malam ini. Hadirin hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan keindahan, dan keindahan itu adalah keindahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang mereka paling suka dan gembira di zaman itu kecuali adalah bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada mereka berpisah di antara satu sama lain dan berpisah dengan Nabi, kecuali apabila mereka bertemu, mereka akan cerita kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun baru sebentar tadi mereka bersama dengan Nabi, apabila mereka bersama juga ketika itu selain daripada dengan Nabi, mereka akan cerita kisahnya adalah kisah baginda Rasulullah SAW. Tak ada kisah lain yang ketika itu yang popular, yang box office, tak ada, kecuali kisah baginda Rasulullah SAW. Sehingga Sayyidina Al-Hasan atau Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu tercinta baginda Rasulullah sendiri pun selalu tanya untuk suruh digambarkan tentang rupa paras baginda Rasulullah, walaupun pada hakikatnya dia sentiasa bersama dengan baginda Rasulullah, melihat Nabi SAW, tapi hiburannya, kelazatannya tidak lain adalah mendengar akan cerita Nabi, rupa paras baginda Rasulullah SAW. Kita pada hari ini, siapa yang kita minat? Siapa yang kita ceritakan? Bahkan yang malangnya bukan hanya cerita kepada orang-orang yang tak sepatutnya, bahkan yang lebih malam kita ceritakan adalah cerita-cerita yang buruk-buruk, sehingga kita terpaksa tanggung nanti pada yaumul qiyamah dosa-dosa kering yang kita buat kerana kita turut berkongsi ketika itu kisah-kisah gosip dan sebagainya daripada orang yang mungkin tak pernah kenal kepada kita, kita hanya yang mungkin kenal kepada dia. Sedangkan kalau cerita baginda Rasulullah, nanti hari kiamat Nabi tak akan pernah melepaskan kita dan juga membiarkan kepada kita, ini umatku, dulu di dunia dia paling kenal dan paling ingat kepada aku, dan dia adalah orang yang paling banyak berselawat kepada aku, kata baginda Rasulullah. Sesungguhnya orang yang paling aula, kata baginda Rasulullah, untuk kepada aku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak selawatnya kepada aku. Subhanallah. Tapi yang kita ingat sekarang ini mungkin, atau yang mungkin kita ceritakan hari ini, di akhirat pun mereka tak sanggup untuk menolong kita, bahkan diri mereka pun tidak tertolong. Kenapa kita mesti ingat kepada mereka? Kenapa mesti kita puja kepada mereka? Sedangkan yang sepatutnya adalah baginda Rasulullah SAW. Kerana kita umat Nabi Muhammad yang memerlukan kepada syafaat. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu satu ketika datang kepada baginda Rasulullah. Nabi dah doakan, Masya Allah, banyaknya kepada Sayyidina Anas bin Malik. Bahkan didoakan untuk masuk ke dalam surga, didoakan keampunan oleh baginda Rasulullah, didoakan kepadanya umur yang panjang, didoakan dengan harta kekayaan, didoakan dia itu dengan ilmu. Sehingga disebutkan riwayat betul,
punya dan banyak zuriat, banyaknya zuriat daripada Sayyidina Anas bin Malik. Dia mengatakan ketika aku hidup saja, aku sudah menguburkan cucu, anak dan cucuku tidak kurang dari 100 orang. Yang dah meninggal sebelum dia 100 orang dah, anak cucu. Yang lain hidup belum lagi. Sehingga panjangnya umur Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, sampai aku bosan hidup di dunia ini, sehingga aku berdoa kepada Allah, ya Allah, sudahlah, ambillah aku ya Allah. Berkat doa baginda Rasulullah SAW. Satu ketika dia kata kepada baginda Rasulullah, ini Sayyidina Anas bin Malik adalah merupakan pembantu baginda Rasulullah, yang ketika mana Nabi hijrah disambut dengan tala'al badru alaina min thaniyatil wada', yang kita sebutkan tadi. Semua para sahabat, mereka yang tunggu kepada Nabi dengan penuh kegembiraan. Kita baca tadi, mungkin kita merasakan sedikit sahaja rasa itu. Tapi kalau kita boleh bayangkan kita berada di zaman itu, kita berdiri dengan sebelah Mus'ab bin Umair, kita berdiri dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, kita berdiri dengan para sahabat yang lain. Ketika itu yang datang bertemu dengan kita adalah baginda Rasulullah. Bagaimana perasaan kita ketika mengatakan tala'al badru alaina itu? Pasti ketika itu kita akan dalam keadaan gembira dan menitiskan air mata ketika itu menyambut seorang yang cukup luar biasa itu. Begitulah perasaan para sahabat, sehingga mereka bukan hanya menyambut dengan gilang gemilang, bahkan mereka membawa hadiah masing-masing untuk menghadiahi kepada baginda Rasulullah. Sehingga sebab itulah Ummu Sulaim, ibu kepada Sayyidina Anas bin Malik, ketika itu dia dalam keadaan kehidupan yang begitu susah. Dia tak ada apa yang dibawa kepada baginda Rasulullah. Hanya yang ketika itu adalah Sayyidina Anas bin Malik yang masih kecil. Sampai orang memberikan hadiah, akhirnya sampailah gilirannya mengatakan, ya Rasulullah, aku tak mampu nak beri hadiah kepadamu ya Rasulullah, tapi aku ada anak ini, aku hadiahkan dia kepadamu ya Rasulullah. Kau perlakukanlah apa saja untukmu ya Rasulullah, aku reda dan rela ya Rasulullah. Sehingga menjadi pembantu Nabi, nama saja pembantu, nama saja khadam. Tapi kata Sayyidina Anas ketika mengatakan tentang bagaimana indah akhlak dan adab baginda Rasulullah, dia mengatakan, aku berkhidmat kepada Nabi selama 10 tahun. Tetapi selama 10 tahun itu aku confused dan keliru. Siapa yang lebih banyak berkhidmat, akukah atau Rasulullah? Tak boleh. Sebab kerana Nabi ini adalah orang yang cukup berakhlak dan dia yang lebih banyak berkhidmat ketika itu. Subhanallah. Ini digambarkan oleh siapa? Isteri-isteri baginda Rasulullah. Nabi di rumah jahit baju, Nabi itu menjahit selipar, Nabi perah susu untuk diberi minum. Walaupun Nabi adalah kekasih Allah, Nabiullah, Rasulullah, Habibullah, walaupun dia adalah ketua kepada seluruh umat, akan tetapi masih ketika itu dengan sifat tawaduk baginda Rasulullah berkhidmat seperti itu. Subhanallah. Sayyidina Anas bin Malik mengambil peluang, sebab Nabi SAW selalu memberikan peluang, permintaan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, nanti ya Rasulullah pada hari akhirat ya Rasulullah, jangan lupa ya kau berikan syafaat kepada aku. Kata baginda Rasulullah, wa ana fa'il, aku pasti akan buat. Tapi ya Rasulullah, ini Sayyidina Anas duduk dengan Nabi, selalu dengan Nabi, tapi bimbangnya masih. Kita tak jumpa Nabi, jauh daripada Nabi, tak pernah bimbang. Dia bimbang. Dia kata, ya Rasulullah, macam mana aku nak jumpa engkau nanti hari kiamat ya Rasulullah? Macam mana? Allah, kata Nabi, ketika itu Sayyidina Anas kecil, kata, ya Anas, nanti di akhirat kau cari aku nanti kat sirat, aku pasti ada kat situ. Kalau tak ada kat situ ya Rasulullah, kalau tak ada kat situ, aku akan ada kat mizan, dekat timbangan. Kalau kau tak ada kat, aku cari kat mizan, tak ada ya Rasulullah, kau cari aku kat haud, kat telagaku nanti. La ilaha illallah. Dengan gambaran yang disebutkan oleh baginda Rasulullah, Nabi akan berada di checkpoint penting itu. Untuk siapa ini? Untuk kita umatnya. Untungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Yang ditunggu itu kita. Ketika di akhir umur baginda Rasulullah, setelah Hajatul Wada', Nabi balik ke Madinah. Nabi sudah tahu ketika itu waktunya sudah hampir. Nabi naik. Ketika itu Nabi terakhir sekali adalah pergi ziarah ke Uhud, ziarah ke makam syuhada Uhud.
baginda Rasulullah. Dan memang tiap-tiap minggu Nabi akan pergi ziarah ke makam daripada syuhada Uhud. Tetapi ini ziarah istimewa, kerana ketika sampai di sana kata baginda Rasulullah, Assalamualaikum ya syuhada Uhud, antum sabiquna wa nahnu insyaallah bikum lahiqun wa ana bikum lahiqun. Selamat sejahtera wahai ahli syuhada Uhud, sesungguhnya engkau telah mendahului kami dan insya-Allah kami akan mengikut kepada kamu, dan aku, Nabi tegaskan, sebentar lagi aku akan ikut jejak langkah kamu juga. Subhanallah. Nabi berjalan balik untuk menuju Masjid Nabawi. Tapi Nabi berhenti sekejap, sahabat lihat Nabi berhenti. Tiba-tiba sahabat melihat mengalir air mata baginda Rasul. Teresak-esak baginda Rasulullah ketika itu. Sehingga para sahabat mengatakan, "Ma yubkika ya Rasulullah? Apa yang menyebabkan kau menangis ya Rasulullah?" Kata baginda Rasulullah, "Ashtaqtu ila ikhwani." Aku rindu kepada saudaraku. "Lasna bi ikhwanika ya Rasulullah." Bukankah kami ini adalah merupakan saudaramu ya Rasulullah? Kata baginda Rasulullah, "Bal antum ashabi." Engkau itu sahabat aku. Semua kamu itu sahabat aku. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang atau kaum yang selepas ini, kata baginda Rasulullah, yang mereka itu beriman kepada aku, walam yarawni, tetapi mereka tak pernah bertemu dengan aku. Aku rindu kepada mereka, ditegaskan oleh baginda Rasulullah, sehingga menangis baginda Rasulullah SAW. Nabi rindu kepada kita, sehingga menitis air mata kerinduan baginda Rasulullah. Kita kata kita rindu, tapi rindu tak seperti rindunya baginda Rasulullah. Sebab sungguh baginda Rasulullah ketika itu dengan kerinduan yang luar biasa kepada umatnya, sehingga ketika mana di khutbahnya yang di atas mimbar, Nabi mengingatkan, yang pertama, hendaklah kamu menjaga salat, kata baginda Rasulullah. As-salah, kata baginda Rasulullah. Kita buat bangunan, kita ada tiang dan sebagainya, tapi kita tak solat. Bangunan yang kita buat mungkin kukuh, tapi agama kita kukuh tak? Tiang agama kita kukuh atau tidak? Berapa ramai orang-orang yang pandai untuk nak buat bangunan-bangunan tinggi, kukuh dan hebat, tapi agamanya, tiang agamanya longgar, bahkan tidak ada sama sekali. Sebab itu Nabi ingatkan, jaga salat, kata baginda Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, aku ingatkan kamu kepada orang wanita. Aku pesan kepada kamu tentang orang wanita. Perhatiannya baginda Rasulullah kepada kaum wanita. Kata-kata baginda Rasul, sebab apa? Sebab Nabi ketika mana Isra dan Mi'raj, dilihat dalam neraka itu yang ramai adalah kaum wanita. Kenapa? Di antara sebab terbesarnya adalah mereka itu, kata baginda Rasulullah, tak bersyukur kepada suaminya. Apabila suaminya buat benda yang salah, maka dia lupa kepada perbuatan baik yang pernah dibuat banyak daripada suaminya. Maka kalaulah isteri-isteri atau bakal isteri ini berkahwin nanti, walaupun kita boleh marah kepada suami, bukan kata tak boleh, tapi tolong jangan lupakan kebaikan-kebaikan suami, sebab perbuatan itu adalah perbuatan ahli neraka. Nabi pesan, ingat, aku ingatkan kamu kepada kaum wanita. Mungkin yang sangat ditakuti oleh baginda Rasulullah kerana fitnah yang akan menimpa kepada kaum wanita, yang sekarang ini sudah pun kita lihat akan dahsyatnya yang berlaku. Kaum wanita yang pada zaman ini sudah kembali dan hampir kembali kepada zaman jahiliyah dahulu, yang mereka itu tiada maruah dan harga diri sama sekali, sehingga perempuan-perempuan yang kukuh daripada menjaga maruah dirinya digelar sebagai at-tahirah, seperti Sayyidatuna Aminah, ibu baginda Rasulullah, digelar ketika zaman yang dalam keadaan mereka menghina dan menganggap perempuan itu sial dan juga menjadikan barang dagangan. Tiba-tiba digelar dengan gelaran yang cukup istimewa kepada ibu baginda Rasulullah Aminah dengan gelaran tahirah, iaitu bagi perempuan suci. Sebab apa? Sebab dia tak boleh dan tak pernah tergugat dengan apa saja yang cuba didayahkan oleh kaum lelaki atau orang-orang yang nak mempermainkan kepadanya.
Hari ini orang-orang perempuan kadang-kadang sebab tipu daya yang berlaku, akhirnya dia sanggup korbankan maruah diri dan sebagainya. Dan juga di zaman itu, di antara perempuan yang diberikan gelaran tahirah adalah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Sebab apa? Walaupun janda tapi tak tergugat, walaupun dipinang, ditawarkan, nak dibuat apa saja, ditolak mentah-mentah, tetapi dengan kebesaran jiwa dan melihat dengan mata basirah, pandangan hati yang diberikan oleh Allah, meminang kepada baginda Rasulullah SAW. Perempuan ini disebut sebagai at-tahirah, perempuan suci. Kita pada hari ini orang-orang perempuan, kalau kita boleh jaga maruah diri kita, tak tergugat dengan tipu daya lelaki. Saya minta maaf, saya lelaki, saya tahu awak punya kelemahan, kamu punya kelemahan, semuanya dah bocor dah, orang lelaki semua dah tahu dah. Sebab tu hari ini kadang-kadang tak hairan kalau kita dengar orang-orang perempuan dia boleh lari, minta maaf, bukan lari dengan businessman berjaya, engineer hebat, tak, dia lari dengan penganggur. Nampak? Penagih dadah. Kenapa ni? Sebab orang perempuan ni suka perhatian. Orang-orang yang kerja ni sibuk, nak kerja, nak bagi perhatian. Yang ni penganggur, tak ada kerja, perhatiannya perempuan tu je lah. Akhirnya jatuh cinta dia, akhirnya lari. Tinggallah ibu bapanya yang 20 tahun jaga dia, dikarenakan hanya kenal 20 hari atau 2 bulan saja. Subhanallah. Kenapa ini? Kerana tak ada kekuatan maruah yang pernah ada pada zaman jahiliyah dulu oleh serikandi-serikandi wanita Islam yang cukup hebat. Di antaranya juga adalah seperti Sayyidatuna Suwaibah, yang mana sanggup menjadikan dirinya sebagai pertahanan baginda Rasulullah di dalam peperangan Uhud. Bahkan kata baginda Rasulullah, tak akan memandang ke kanan kecuali aku akan melihat nasibah, dan tidak aku akan melihat ke kiri kecuali aku akan melihat nasibah di sebelah kiriku. Ketika itu menghalang panah dan hujahan daripada tombak serta tentera berkuda yang cuba untuk nak mencederakan kepada baginda Rasulullah. Ini nasibah punya hebatnya di dalam mempertahankan kepada baginda Rasulullah. Tak kira lagi dengan seorang ibu yang sanggup untuk nak menghantar kepada suami, kepada anaknya berjihad di jalan Allah di samping baginda Rasulullah. Perhatiannya baginda Rasulullah. Kenapa dia suruh anak dia pergi? Tak lain adalah untuk nak memerhatikan kepada baginda Rasulullah. Tapi ternyata ditakdirkan oleh Allah suaminya syahid, disampaikan. Bagaimana Rasulullah? Anaknya yang pertama syahid.